Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya masukkan keluar lagi kali ini dengan pencapaian atlet yang cukup cemerlang yang kita bawa. Siapa nak? Kita sebut dulu pencapaian beliau. Beliau ni 7 kali pingat emas untuk men single kategori SU5 di World Championship. 7 kali? 7 kali. Oh. Bukan 7 kali setahun tau. 7 kali. 7 kali. Maknanya World ni kejohanan dia 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Okey. Tak tu juga, dia bukan main single. Beliau juga main untuk doubles. Double. 5 kali juara dunia. Oh. Siapa tu? Ada lagi bang? Ada lagi. Sekarang pemegang nombor 1. Tahta nombor 1. Nombor 1 dunia untuk kategori SU5 para badminton. Meh, kita perkenalkan beliau. Beliau adalah Chia Lek Ha. Tapi kita lupa satu lagi pencapaian beliau yang paling tinggi. Pemenang pingat emas Paralimpik Tokyo 2020. Itulah. Itu yang paling membanggakan. Coming soon sukan para di sukan Paralimpik di Paris lah. Paris. Okey, terlibat harap-harap saya dapat masuk qualify lah ya. Sekarang ni kalau ikut merit dah lepas ke belum? Kalau ikut merit setakat ni saya rasa dah hampir 60% lah dah. Okey. Apa Ali, kau memang orang KL lah? Asal di KL. Di KL lah. Apa ni mak ayah di KL? Mak ayah saya pun dekat KL, tinggal di KL. You ada adik berapa orang, adik-beradik? Saya ada satu kakak sahaja. Berdua sajalah? Ya, 2 orang je. Oh, kakak main badminton? Kakak main lain lah. Dia boleh jaring ke, basketball ke, dia minat suka lain lah. Pokok main snooker ke, mana tahu lah. Mana tahu Snooker kan? saya pemain bang. Yalah. Apa ni, ayah sekarang masih ada? Ayah dah meninggal pada tahun 2007. Okey, biasanya orang Tionghoa ni dia akan meneruskan kerjaya mak ayah dia, family lah. Niaga ke apa? Family legacy dalam perniagaan. Bisnes mak ayah saya tu memang dari datuk nenek lah ya. Mereka menurunkan perubatan ni atau traditional of treatment yang itu mereka adalah profesional di bawasir lah untuk mengubati di penyakit bawasir. Penyakit buasir. Penyakit buasir ni bukan bisul tu. Buasir ni satu. Lagi serius daripada bisul. Dia tak nampak tau penyakit ni, dia dalam badan. Memang ada pusat dia. Memang ada pusat dekat Jalan Kelang Lama. Alamatnya dekat Jalan Kelang Lama. Jadi sekarang memang kakak saya yang mengikut jejak mereka lah. Mana kakak ambil alih lah sekarang? Ya, ambil alih dan beliau belajar dekat China, China sebelum PKP tu. Dan dia pun sudah habis belajar semasa PKP yang tahun kedua lah. Ya, jadi dia pun dekat situ kena tak boleh balik kan. Tapi sampai hampir-hampir hujung PKP tu mereka dah buka dah, then ibu pun panggil dia balik untuk ambil alih pekerjaan ni lah. Adakah yang mungkin Ali tahu macam mana tanda-tanda awal kita tak tahu Li, macam mana benda ni, kalau kita boleh kongsi bersama dengan peminat-peminat sukan? Kalau tanda-tanda awal tu mungkin masa kita buang air besar tu kita rasa lain sikit lah. Seperti akan rasa sakit ataupun tak begitu berdarah, tak begitu lancar. Jadi ini adalah simptom-simptomnya lah. Baik, bagi ada yang mungkin ada keluarga ke adik-beradik untuk mendapat tip untuk bertanya sesuatu, rawatan juga mungkin boleh lihat maklumkan di mana family business tu. Okey, kedai itu ada dekat Jalan Kelang Lama. Jalan Kelang Lama. Ya, Jalan Kelang Lama tu kalau kita tahu Scott Garden itu dia ada dekat depan sedikit saja, sebelah tepi jalan besar lah. Okey Lee, kalau kita balik kepada pasal sukan ni, siapa yang mengenal bakat Lee sendiri dalam badminton ni pada awal penglibatan
dalam Lee House ni? Yang mengenal bakat saya tu, saya rasa cikgu sekolah lah. Cikgu sekolah? Cikgu Di mana? sekolah Sekolah rendah. Sekolah mana tu? Sekolah rendah tu di Sentul, SRJKC Chongkok. Oh, di Sentul? Ya, di Sentul. Oh. Ya, so di situlah saya kita pun mula dari kurikulum sekolah. Sekolah rendah ya, tu? dari situ dan cikgu PJK lah, pendidikan jasmani kesihatan tu, nampaklah memang Chia ni tak ada orang ajar, tapi dia boleh pukul bulu tangkis tu dari baseline ke baseline seperti tak seperti budak-budak yang lain lah. Ya, jadi di situ pun beliau bagi tahu ibu bapa saya bahawa kata memang nampak ada bakat dalam sukan badminton ni. Jadi bolehlah cuba melabur beliau di sukan badminton ni. Kalau kita nak bagi kredit, siapa cikgu? Nama cikgu yang tak ingat dah. Tak ingat ya? Tak ingat dah. Mana itu orang yang pertama lah yang ni. Ya, di sekolah situlah. Oh, lepas tu naik ke sekolah menengah, di sekolah tu juga. Sekolah menengah dah tukar sekolah. Di dekat Sentul area juga, iaitu Wesley Methodist. Wesley Methodist. Teruskan kerjaya sebagai pemain badminton lah masa tu? Ya, dah mula dah masuk ke mewakili negeri Kuala Lumpur. Dah jadi state player dan selepas itu pun ada masuk ke national team lah. Awalnya penglibatan Lee Hau ni memang para dulu ke atau able ke, macam mana? Sejarahnya tu. Penglibatan saya pada awal-awal tu adalah able. Able, ya. Saya mewakili sekolah tu adalah able lah. Bertemu berlawan dengan atlet-atlet able dan sampailah umur 15 saya diketahui oleh seorang jurulatih para tu. Dia nampak pergerakan saya semasa dalam gelanggang, nampak ada sedikit perbezaan, kelainan sedikit berbanding dengan atlet-atlet lain. Jadi dia pun datang tanya saya lah apa masalah dengan tangan saya ataupun bahu saya di semasa pertandingan lah. Ya, dari situ saya baru dapat mengetahui ada para badminton di negara Malaysia ni. Kalau boleh tahun bila tu? 2005. 2005 baru Lee Hau memang baru menjadi skuad para melibat di sukan para badminton. Dan juga semasa itu pun masih aktif lagi lah di sukan pertandingan di able lah. Masa tu. Masih juga bertanding untuk able. Ya, masih able. Kalau Lee ingat di kejohanan pertama mewakili negara dalam sukan badminton para ni, kejohanan apa? Adalah bukan 2005 ya 2003 di ASEAN para umur 15 di ASEAN Para Game Vietnam Hanoi. Macam tu. Itu adalah pertandingan yang pertama saya sertai. Keputusan dia? Emas lah. Emas di perseorangan bergu dengan pasukan. Ya, betul. Di kejuaraan dunia, pingat emas yang pertama, kejuaraan yang pertama 2005. Ya, masa tu umur Taiwan. 15 lah. 17 ya. 17 menjadi juara kejuaraan dunia yang pertama. Ya, dekat Taiwan lah. Di Taiwan. Masa tu strength you siapa masa tu? Opponent saya dari masa tu sampai sekarang pun adalah dari Indonesia. Tapi orang berbeza. Orang yang berbeza. Tapi seteru utama dia memang dari Indonesia. Ya, betul. Tapi orang berbeza lah. Pemain berbeza lah. Personal jurulatih you siapa? Nova. Coach Nova. Macam mana dia membentuk you? Sebab apa? Kadang-kadang pergerakan kita berbeza. Ataupun adakah para badminton ni berbeza sikit dia punya cara bermain daripada able? Ada ke undang-undang ke? Ya, kalau di kategori lain memang ada yang berbeza. Seperti SL3 tu mereka main setengah lapangan saja. Tapi di kategori saya tu boleh dikira adalah kategori yang paling kuat lah dalam para badminton. So jadi peraturan tu adalah sama serentak dengan badminton yang able.
Jadi kalau kita main single memang single line, service tu lah. Depan out, ya. Samalah. Ya, seperti itulah. Ya, point pun kira samalah. Point pun main 21 point, 3 set, best of 3. Ya, gitulah. Ikut kategori lah, ikut klasifikasi. Ya, ikut kategori. Kalau yang pemain wheelchair tu, WH1 dengan WH2 tu, mereka tak ada depan, tak ada short line. Tak ada short line. Ya, kerana mereka kan duduk wheelchair, nak pergi ke depan tu dah susah lah. Terlalu dekat dengan net lah. Jadi mereka pun tak digalakkan bermain dekat front line lah. Itu short line tu lah. Dalam sukan badminton ni, tentunya Lee ada idola. Siapa you tengok macam mana cara you tiru dia main, macam mana dia chop, macam mana dia drop, macam mana dia lob. You mesti ada. Ya, memang ada lah. Kalau kita... Kalau Malaysia lah dulu, Malaysia. Di Malaysia tu memang saya sangat respect legend kita lah ya. Datuk Wira Lee Chong Wei lah ya. Lee Chong Wei lah. Ya, beliau tu dia pernah jatuh, dia pernah kena doping semua. Ya, doping semua kes tu dan dia bangkit lagi. Itu memang sangat susah lah. Itu bukan setiap pemain tu boleh bangkit begitu cepat. dan boleh sempat mengejar untuk qualifying ke sukan Olimpik. Ya, mengutip poin tu ke sukan Olimpik. Itu yang memang saya bukan semua atlet, bukan semua pemain boleh dipelajari. Dia punya spirit, dia punya semangat, dia punya kemahuan itu. Ya, dan juga dalam segi pengawalan di lapangan tu memang dia pun sangat sangat orang kata dah jadi Tuhan lah, itu orang kata dah. Okey, kalau kita nak tanya satu, apa strok Datuk Wira Lee Chong Wei yang diadaptasi yang Lee dapat? Ada yang you tiru ke yang apa? Tiru dia, you try menjadi pula dia punya net play memang bagus. Saya nampak dan kalau defend dia memang sangat bagus. Bukan setakat orang biasa boleh buat lah. Tapi memang saya tak boleh buat. Tapi saya sangat suka tengok dia macam mana nak kawal gelanggang tu, every shot tu, dan boleh je dia nak main defend dan tiba-tiba dia buat counter attack. Itu yang memang sangat enjoy lah tengok dia main. Macam Lee dia memang tangan kiri, Datuk Wira tangan kanan. Kadang-kadang kita nak tiru stroke dia, dua position yang berbeza. Sebab apa kita nak potong bola kan? Kalau tangan kanan ni mungkin boleh potong bola. Kalau dapat drop belah kanan mungkin you senang potong. Kalau you dapat kiri macam mana you nak potong? Sebab you akan buka raket. Betul. Dia punya sedut tu dah lain. Sudut dia dah lain dah. Tapi kelebihan orang yang tangan kidal, dominan tangan kidal jarang ada dalam badminton atau apa-apa. Diorang akan panggil itu adalah natural player. Jadi sebab tu kebanyakan mereka ni senang jadi juara dunia. Betul tak? Experience saya lah, memang tangan kidal tu memang nampak sangat special ya. Kerana tak ramai tangan kidal yang berada di pentas badminton ataupun di sukan-sukan lain. Jadi mereka biasa berlatih ataupun bersparing antara satu sama lain tu dengan tangan yang sebelah kanan. Jadi tiba-tiba kalau mereka tak biasa bermain dengan tangan kidal tu, memang tiba-tiba kita nak attack ke backhand opponent kita, tapi dia adalah forehand. Jadi itu adalah advantage tangan kidal lah. Salah satu opponent yang Lee Zijia tak suka ialah opponent tangan kiri. Setuju tak saya cakap? Kerana kebanyakan dia tewas ketika ini dengan orang yang tangan kiri. Betul, setuju tak saya cakap? Saya rasa bukan Lee Zijia seorang saja. Ramai pemain yang tak suka bermain dengan tangan kidal kerana mereka dah biasa berlatih dengan pemain-pemain yang tangan kanan. Jadi mereka dipikir, semasa saya pukul ke sebelah kanan tu adalah backhand pemain tu. Tetapi kalau bertemu dengan tangan kidal tu adalah forehand. Jadi forehand tu memang terkejut lah. Alamak, kita return forehand, lob bola, tiba dia jumping meletup. Yang meletup. Itulah pasal. Dia tangan kiri lah. Baru nak sedar. Kita akan sambung lagi
Lepas ni kita nak tanya soalan bagaimana perasaan beliau masa berlawan di Paralimpik Tokyo 2020. Apa perasaan dia, apa motivasi yang dia dapat. Jadi kita akan cerita lepas ni. Okey, kita rehat seketika dan kita sambung selepas ini. Okey, kita kembali lagi bersama Chia Lek Hau. Kita dah janji tadi kan kita nak cerita pasal penglibatan awal satu lagi mengenai perasaan beliau masa dia menang pingat emas Paralimpik Tokyo tu. Kita nak tahu ni satu Malaysia memang dah gembira, dah melompat depan TV dah. Dia dekat sana tu macam mana? Dan rasanya game tu tough masa tu, masa second set tu tough. Different pun 3-4 poin je kan? Bukan je second set. First second set dan pada awal tu memang dah start tough dah. Itu pentingnya jurulatih kita. Kita kalau ada jurulatih, dia perasan. Ali, you cover ini macam sikit lah. You salah tahu dia punya kan. Betul Ali ya? So you pula waktu tu macam mana? Macam mana Ali? Okey, sebenarnya apa yang daripada waktu you nak tidur, you dah dapat pergi final. Okey, sebenarnya hari tu hari yang final tu 4 September lah adalah 4 September. Hari bukan main final saja di pada pagi tu saya main semi dulu. Ya, saya bertemu dengan pemain Taiwan. Dah main 3 game. Pada pukul, kalau tak salah saya, pukul 11 pagi. 11 pagi. Ya, dah main 3 set. Set pertama saya kalah. Jadi saya pun dah sangat stres, sangat tekanan dan nasib baiklah saya dapat kontrol tekanan tu dan saya menangi set kedua dan set yang terakhir lah. Ya, dan pemain yang saya akan bertemu di peringkat akhir tu dia bermain dengan rakan senegara. Jadi Indonesia lah yang bertemu dan poin tu memang orang kata tengok je dah tahu dia lepaskan bagi yang pemain yang hebat, pemain yang lebih hebat untuk nak bertentang dengan saya lah. Ya. Dan juga dalam segi umur tu dia muda saya 10 tahun dan saya dah tua, lebih tua daripada beliau tu 10 tahun dan juga pagi tu saya dah main 3 set. 3 set. Jadi dalam segi stamina, tenaga, recovery saya tu memang saya tak cukup. Memang bateri saya sangat tinggal sedikit sajalah orang kata. Dan peringkat akhir tu bermain pada pukul 3. Maknanya first game semi, lepas tu final tu you mungkin dalam sejam setengah ke 2 jam untuk recover saja. Masa tu lah nak makan ke, nak travel balik ke atlet perkampungan tu. Jadi saya cuma dapat rehat selama saya cuma boleh baring di katil 45 minit saja. Itu pun memang baring je, otak tu memang dah tak boleh nak relax, tak boleh nak nak fokus apa-apalah. Cuma otak tu memang sangat tension. Jadi apa yang saya buat pada masa itu adalah dengar lagu yang sangat relax saja. Ya, lagu yang relax, jangan bagi tambah stres lagi lah ya. Saya pun tak fikir apa-apa, cuma coach bagi tahu saya, kata jangan main social media, jangan lost focus, jangan nak buka Facebook ke Instagram tu semasa ni. Ya, dia panggil saya apa yang you boleh buat tu memang relax, letak phone dekat tepi ataupun you nak dengar lagu je. Itu je dia panggil saya buat. Relax you punya otak, relax you punya mental semua. Jangan nak fikir banyak dan nanti masuk ke gelanggang je, you kena fokus dan mencari serangan untuk leading beliau dulu. Nak leadingkan dia dulu, bagi dia tambah tekanan. Ya, ini adalah satu strategi di planning lah. Ya, strategi kita lah antara saya dengan coach lah. Ya. Ya. Kadang-kadang dalam situasi yang Lihau alami ni pemakanan penting. Kita kena tengok keadaan diri sendiri jugalah ya. Mungkin digestion saya lambat.
Jadi kita pun tak boleh 1 jam atau setengah jam awal tu kita nak makan je. Mungkin digestion anak muda tu cepat, mungkin dalam 1 jam tu mereka dah rasa lapar, mereka boleh makan lebih sedikit lah. Ya, dan itu pentingnya sport science, bantuan daripada psikologi sukan, bantuan daripada jurulatih, dan kita sendiri macam Lihau 7 kali juara dunia tahu, tentu berpengalaman. Nak tak nak rutin tu kena ikut Lee. Betul. Apa nasihat Lee sebagai juara dunia bagi peminat-peminat badminton untuk tidak hanya you berkemampuan, ada skill, ada stroke, selain itu untuk menjadi seorang jago negara. Bukan senang lah. Saya rasa kita nak menjadi seorang juara, kita harus korban banyak benda seperti keluarga kita, ya, dan pekerjaan kita juga kita harus korban, dan juga kita harus fokus apa yang kita menjalani latihan kita tu harus fokus, dan harus faham lah, memahami apa yang anda dah berlatih pada hari ini, dan memang masuk tak, ataupun orang kata tu boleh digunakan tak semasa pertandingan. Ya, apa yang anda latihan tu ada point anda ke, boleh masuk ke mungkin how to say, kekurangan anda ataupun kehebatan anda tu, ya, dari situ kita kena tahulah, mungkin okey, kekurangan saya adalah dekat sini ataupun dekat depan net ke, jadi kita kena lebih training dekat area-area yang kita kekurangan lah. Ya, kalau yang kehebatan yang kita tahu tu, wah, saya suka smash, saya ada smash yang kuat, jadi benda tu kita pun kena maintain, kita pun kena tajamkan. Oh, okey, kalau kita dalam keadaan yang tak begitu stable, kita nak smash boleh tak benda tu, kita kena nak train tu untuk tajamkan lah. So benda ni semua saya ada fikir lah, seperti apa yang saya suka bermain dalam lapangan tu, apa yang framework saya, ya, benda-benda tu semasa kita mempunyai point yang dekat-dekat ataupun hampir nak ending dah, hampir nak finish dah, kita kena tunjukkan lah sebagai satu secret weapon orang kata tu. Kita cerita balik yang pasal yang ada sebut tadi kan, pengorbanan dengan keluarga semua. Nak tanya jugalah, siapa yang sebenarnya yang paling kuat sekali bagi sokongan dekat you? Dari dulu sekali, dari dulu siapa agaknya your parents, boleh cerita sikit? Memang dia yang paling korban paling banyak lah untuk saya lah, yang ibu saya lah. Ibu ya? Ya, dia sanggup melepaskan pekerjaan dia bagi bapa yang jaga sahaja, bapa yang mencari rezeki lah, orang kata lah, ya. Jadi mak yang sering menemani saya dari habis sekolah, menghantar saya ke training, ke latihan, dari Sento ke USJ, sanggup sampai begitu. Itu kawasan jam laluan tu. Ya, dan juga hantar balik dan tu melalui 2 tol lagi setiap hari. Ya, so masa kecil tu memang saya tak nampak lah, ya, benda-benda yang ibu bapa saya korban tu, tapi sekarang memang saya dapat rasai lah. Dan apa yang saya nak tu seperti raket-raket, kasut-kasut, saya pun minta mak tu memang beli bagi saya lah, kerana mak memang dia faham kalau kita tidak mempunyai satu senjata yang bagus, mungkin kita tidak dapat mencapai prestasi yang cemerlang, ya. Dan juga seperti kasut tu pun sama, kalau kita pakai kasut yang biasa-biasa tu mungkin akan mencederakan badan-badan kita, ya. So mungkin saya pun tidak dapat tahan sampai sekarang lagi lah. Kalau sebelum tu saya tak dapat benda-benda ataupun barang-barang sukan yang begitu bagus, ya. Ya, so dari situ memang saya nampak lah mereka memang habis wang banyak di sesi saya lah, ya. Kalau kita nak tahu lah, ya, kalau kata sehari 2 hari hantar mungkin boleh, setahun 2 tahun 3 tahun, yalah, kita sekolah menengah, siapa nak hantar? Kita bukan ada lesen apa semua. Kita
Kita main, kita nampaklah training nak seronok. Mak kita duduk tepi 2-3 jam dekat situ nak buat apa pun tak tahu dia. Apa yang Lee nak sampaikan kepada mak? Oh, saya memang nak berterima kasih kepada mak saya lah. Bukan mak sahajalah, bapa saya juga. Dan selepas bapa saya tak ada dan selepas saya kahwin tu, memang isteri dan mak saya lah menjaga saya. So sangat orang kata sangat perfect lah. Seperti kalau saya sampai ke rumah sahaja, memang saya seperti orang malas saja. Semua tinggal dekat situ, isteri yang tolong buatkan. Isteri yang uruskan. Dan sekarang mak pun dah hampir dan orang kata dah pension dah. Dia pun santai dekat rumah saja. So sekarang mak nak apa, nak makan apa, nak pergi mana, nak beli suplemen apa-apa tu, memang saya lah yang saya dengan kakak tu sering tolong dia lah sekarang. Jadi bagi dia menjadi seorang ibu yang dah relax, tak nak fikir banyak sudah lah. Dia queen lah dekat rumah sekarang. Apa ni, Lee dah berumah tangga dan memang isteri selalu menampingi Lee. Kita nak tahu, ada cahaya mata dah? Belum? Belum ada. Sudah berapa tahun? 4-5 tahun saya? Semasa COVID tu lah. Yalah. Dan istimewanya isteri Lee Hao ni dia memang warga Indonesia yang di sana. Tapi yang kita tengok dalam YouTube ada semua keluar, nak bertanya juga ke Lee Hao, ada talian keluarga ke isteri Lee yang Indonesia ni? Kan? Mak saya pun adalah orang Indonesia. Dan selepas bapa saya meninggal, jadi kita pun sering balik ke Indonesia lah. Dari situlah saya kenal isteri saya. Macam mana lah, ceritalah sikit detik-detik pertemuan. Family yang dia adalah jiran. Sebenarnya dia adalah jiran kan. Kampung tu kita jalan sampai mana pun semua orang kenal kan. Kita pun kenal dia dari jiran-jiran lah. Dia tinggal dekat rumah sebelah-sebelah saya saja masa di Indonesia. So di situlah kita kenal. Mak Lee Hao ni keturunan Cina Indonesia. Medan. Medan. Itu dia, tentunya dia mahir berbahasa Malaysia lah. Okey, itu saja lebih kurang apa ni kita punya sembang sukan kali ini. Semoga Lee akan terus sukses, cemerlang dan terus gemilang dalam sukan para badminton bagi menghadapi sukan Paralimpik di Paris 2024. Emas tentunya yang kita impikan. Baik, hingga bertemu di waktu dan ketika yang lain, seorang papan tak papan. Kita jumpa minggu depan.